A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz, malam ni kita masuk bab 4 Ustaz, bab muamalat. Bukan, ada satu lagi. Maaf Ustaz. Bab ni, bab apa dia mana silap nama aku dah kali rekod dia. Jajak Ustaz. Muslim dan pekerjaan kotor. Betul Ustaz? Muka surat 166. Baik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, masih pada Kak Liza, Kak Syida. Tahniah juga kepada Kak Syida atas convocation graduasi anak kandanya. Semoga dipermudahkan dan inilah Kak Liza punya anak belum lagi. Ustaz. Baru konvo diploma Ustaz, degree belum lagi. Lagi satu setengah. Terima kasih juga kepada Kak Izian, Kak Faizah, Kak Azati, Kak Nasimah, Kak Ain dan seumpamanya. Baik, insyaAllah saya yakin kejap lagi sahabat kita akan menderu-deru lah masuk. Mungkin tengok menjamu selera kalau lagi lepas isyak kan. Tak apalah. Untuk berlaku adil kepada ibu-ibu yang masuk awal, kita teruskan jugalah. Daripada kita menunggu dan seumpamanya. Kita ada rakaman, nanti mereka boleh tengok balik lah untuk catch up mukaddimah ni. Baik. Pada tajuk terakhir daripada bab ataupun bahagian muamalat, iaitu berkaitan dengan pekerjaan yang kotor yang dilakukan oleh seorang Muslim. Ataupun yang ada istilah istilah kerajaan pakai ni untuk pekerja macam buat kerja. Inilah orang yang buat piping lah, orang yang kerja dia ada istilah tu, tak ingat lah. Kuala biru, Ustaz. Kuala biru ya? Kuala biru. Kuala biru tu high level, ni yang kira yang kerja utility Ustaz. Utility tu dia ada istilah. Pekerja, tak ingat istilah apa. Tapi dia macam kalau sebut benda tu, kita maklum itu kerja yang sekarang ni banyak didominasi oleh pekerja luar negara lah, yang pekerja asing. Tapi satu masa dulu ia adalah peluang kerja kepada warga tempatan lah. Baik. Jadi ada beberapa pekerjaan yang melibatkan, secara zahirnya nampak macam melibatkan najis lah. Contohnya orang yang kerja angkat sampah apa semua tu. Tengok memang kotor lah. Kita lalu belakang belakang lori sampah pun tak selesa. Cepat-cepat nak potong kan. Tapi kita tengok dia relax je dengan tak ada pakai tu. Kita pun pening tengok macam mana. Allah bisa tegal biasa ya. Katakan begitulah. Baik. Jadi apa statusnya bagi seorang Muslim yang kita ini terikat dengan kesucian bila hendak
hendak melakukan ibadah khususnya solat dan seumpamanya 5 kali sehari semalam itu, apa status mereka yang terlibat dengan kerja-kerja begini ya. Kadang-kadang ada setengah daripada kita terlebih sensitif sehingga tidak membezakan antara kotor dan najis. Kotor tak semestinya najis pada hakikatnya. Kotor nampaklah kotor, bau mungkin bau yang tak enak, tapi pada hakikatnya dia tidak najis, dia masih suci ya. Tapi ada perkara yang najis secara automatiknya adalah kotorlah di sisi syarak. Itu yang kita kena faham. Dalam mazhab Hanafi sebagai contoh, mereka sedikit longgar dalam bab najis ni. Kalau ikut guru saya, Dr. Fauzi Rahman, hafizahullah, masih hidup lagi. Dia kata kalau pergi ke duduk di India Pakistan tu, nak solat Jumaat ke apa semua, kadang-kadang orang yang niaga daging ke apa semua ikan di pasar tu, dia mari begitu je, dia tak balik mandi dulu. Gitu. Sebab dia kira sah. Itu adalah kotor, bukannya bahkan kotor tu dalam takrif barangkali dalam fiqh dia tu tak diberatkan macam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini lebih ihtiyat, lebih rinci dan lebih hati-hati ataupun lebih ketat dalam bab itu. Sebab tu orang kita ni kalau tak mandi tak pergi solat Jumaat tu, kalau di kampung ya, kalau di Kelantan Pantai Timur macam tak selesa sangatlah. Kita mai KL mula-mula hari Jumaat, kena pergi Jumaat, pening kepala sekejap. Semana ni pakai baju kerja. Rasa nak balik mandi Rasa nak balik mandi, lepas tu keluar balik. Mana boleh, sempat, tak sempat. Lama-lama dah biasa, tak apalah. Balik kuliah maghrib pun dengan baju-baju kerja. Orang pun dah faham kan. Kalau di kampung, Allah, cukup tak selesa. Kalau hari Jumaat tu tak mandi dulu, sebelum pergi solat Jumaat tu, memang rasa tak selesa. Itu di Kelantan, di Kedah, di mana lagi? Terengganu, di Johor, yang cuti hari Jumaat kan. Baik. Baik, kita masuk pada soalan, iaitu Muslim dan pekerjaan kotor. Pada hari ini ramai yang menawarkan rawatan alternatif menerusi kaedah bekam, hijamah. Bila hijamah dia melibatkan apa dia? Darah Darah tu najis. Kan? Dalam iklan di surat khabar dan internet, mereka menyebut rawatan ini sebagai rawatan sunnah. Tetapi saya keliru apabila membaca sebuah hadis yang menyebut upah bekam sebagai kotor. Mohon Ustaz jelaskan. Upah bekam dikatakan sebagai kotor, hijamah. Kita kena faham ya, bila sebut hijamah, memang ada hadis yang sebut tentang bekam, Rasulullah bekam. Tapi bukan bermaksud sunnah berbekam itu tak ada apa-apa keperluan pun duduk bekam juga. Seminggu sekali buat bekam. Rasulullah bekam, bila kita tengok peristiwa Rasulullah bekam itu, bila Rasulullah ada keperluan, pening kepala, sakit badan ke macam mana ke, tahulah ada keperluan itu. Bukanlah maksud sunnah itu hari ni bekam, esok bekam, lusa bekam. Sebab apa? Sunnah Nabi. Bukan begitu. Begitu juga sunnah makan kambing. Sunnah makan kambing itu tidaklah menjadikan hari-hari kita kena makan kambing. Apa sah kambing hari-hari ni? Sunnah. Tidak. Barangkali setahun, sekali, 2 kali saja Rasulullah makan kambing ni. Tidak kerap lah. Maksud saya tidak kerap. Bukannya hari-hari. Sebab apa sunnah Nabi kambing? Tidak. Tapi kalau bab ibadah, itu biasa rutin harian Rasulullah tak tinggal. Solat, tahajudnya, pos mau tu gini. Bab makan sebenarnya bila sebut kata Rasulullah pernah makan ataupun suka makan, bukanlah bermaksud ianya hari-hari Rasulullah buat macam kita terbayang. Tidak. Cuma kalau ada benda tu, bahagian itulah yang Rasulullah suka. Kalau kata ada orang buat kambing golek ke, bahagian yang paling Rasulullah suka adalah bahagian peha kambing, mutton, kambing muda. Bukan kambing tua, kambing muda, sedap. Itu bahagian. Dan itu tidak bermaksud hari-hari Rasulullah makan benda tu. Tidak. Tu kena faham tu. Sebab tu bila orang buat makanan sunnah, kek sunnah, pening kepala kita mikir. Kata macam mana jadi kek sunnah ni? Dia guna air zam-zam. Air zam-zam tu yang ori ke, yang tipu ke, wallahualam. Air kowe ke, air kuku dia. Tapi
claim lah nak tunjukkan produk dia ni ada kelebihan pada yang lain. Kek sunnah letak apa dia? Letak kismis, letak kurma. Kek sunnah tidak, tak jadi sunnah kek tu. Kalau letak apa nama kurma sikit, kurma ajwa mahal pula bolehlah kata kek berasaskan kek ini adunannya dicampur dengan kurma ajwa yang disebut dalam hadis Nabi. Bolehlah sebut kita, panjanglah cerita ya. Pendeknya kek sunnah. Tak boleh. JAKIM dah keluarkan larangan ya untuk nisbahkan apa saja jenis produk dengan sunnah. Selipar sunnah, gunting sunnah, kopiah sunnah. Seronoklah dia. Semua nak claim Rasulullah belaka, padahal tidak pun. Begitu. Baik. Jadi dalam bab bekam ini, jawapan yang diberikan, bekam ialah sebuah kaedah perubatan tradisional yang merawat penyakit dengan cara mengeluarkan darah daripada tubuh. Dan bukan orang Arab saja bekam. Barangkali ya kaedah bekam ini yang lebih awal daripada orang Arab mungkin daripada China. Itu wallahu alam. Ini assumption saya, tapi saya macam teknologi kertas ya. Teknologi kertas sebelum sampai ke Eropah, ke belah negara Arab, yang paling lamanya papyrus daripada Mesir lah, yang dia guna apa nama helaian keping-keping tu untuk lukis tu. Tapi betul-betul bentuk kertas adalah teknologi daripada China. Siapa pernah tengok Brother Wang Weifeng melalui dia punya Muslim Riveted Riveted Muslim MRM, Muslim Riveted Muslim Multiracial Riveted, apa benda tak ingat. Dia ada buat video masa Ustaz Ahmad Ikram masih bersama mereka. Ada satu video yang dibuat tentang kertas. Daripada manakah asal usul orang Cina ni bila mati bakar duit tu. Bakar duit, bakar kereta, bakar rumah. Buat talung besar-besar. Rupa-rupanya dalam literature mereka disebutkan satu masa dulu ada seorang peniaga. Dia ada seorang abang yang meniaga kertas. Teknologi ni dia kuasai teknologi buat kertas dan dia buat kertas laku. Jadi dia pun tengok abang dia buat, dia pun reti, dia pun buat juga. Bila dia buat kertas, mungkin yalah dah orang lain dah buat, kita baru buat, orang lain lebih laku daripada kita. Jadi yang dia punya tak laku. Tak berapa laku. Orang lebih beli yang abang dia. Jadi ferahlah dia dah keluarkan modal yang banyak kepada nak buat kertas ni. Nak buat kertas. Dia dah keluarkan modal yang banyak. Maka susah hatilah mereka sekelamin macam mana nak buat dengan stok kertas yang tak laku-laku ni. Jadi apa berlaku, isteri dia ni dapat idea. Isteri dia kata begini, saya akan berpura-pura mati. Saya akan pura-pura mati. Nanti bila orang datang ziarah apa semua begitu begini, kamu bagi tahulah bahawa kamu sudah bermimpi, aku suruh bakar kertas. Bakar kertas sebagai lambang duit. Jadi apa berlaku? Bila orang dah ramai datang ziarah ahli keluarga tu, dia pun tengah menangis apa semua tu gini, tiba-tiba dia kata sebenarnya aku bermimpi isteri aku suruh buat sekian, bakar kertas. Jadi dia pun bakarlah kertas. Bila dia bakar kertas, dia potong-potong bakar ke lagu mana, ringkas ceritanya, bila dia bakar kertas tu, tiba-tiba isteri dia ni hidup balik. Isteri dia bangkit hidup balik. Jadi semua orang terkejut. Macam mana kamu mati hidup balik ni? Dia kata masa aku nak lalu ke pintu neraka tu, nak pergi masuk, nak lalu pada Dewa Maut punya tempat tu, tiba-tiba aku dapati aku ada duit. Duit ni kertas yang dibakar oleh suami aku tu tiba-tiba ada di tangan aku dan aku telah bayar Dewa Maut tu, akhirnya aku boleh kembali balik. Rasuah dah masa tu tuan-tuan. Jangan main-main.
Sampai ke malaikat maut pun dia boleh rasuah dah. Dan bermula daripada hari itu, lakulah kertas dia. Habis lecing kertas dia. Dan tradisi bakar duit kertas pada orang mati ni bermula daripada situ menurut sumber literature yang dikaji oleh pihak MRM itu. Dan itu tidak dinafikan oleh budayawan orang Cina. Tu sebab tu agama-agama dulu ni banyaknya datang daripada reka cerita lah, folk belief dia panggil. Percayaan tradisi yang disampaikan daripada mulut ke mulut. Baik. Okey, itu satu cerita. Boleh tu. Satu maklumat penting. Baik, seterusnya katanya pada zaman Nabi SAW, kaedah perubatan ini telah menjadi salah satu kaedah rawatan yang diamalkan oleh masyarakat Arab ketika itu. Baginda sendiri pernah menggunakan khidmat bekam ini untuk tujuan rawatan. Sekali lagi saya ulang, memang betul Rasulullah pernah berbekam. Tetapi untuk kata bekam itu sunnah yang kita faham hari-hari boleh buat, tiap-tiap minggu buat, tiap-tiap bulan buat, tak betul. Ianya adalah sunnah jibliyah yang mana salah satu alternatif yang ada zaman itu. Jadi kebetulan Rasulullah pening kepala, tubuh tak sihat apa semua, salah satu rawatan yang masyarakat Arab biasa ada adalah berbekam. Maka Rasulullah berbekam. Bukanlah bermaksud kita ni hari-hari kita bekam-bekam. Kenapa bekam hari-hari ni? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Kalau tanya tukang bekam, hari-hari dia suruh kita bekam. Sebab dia bisnes. Itu kena faham. Tapi kita ni kena faham. Ya, salah satu alternatif untuk sihat tubuh badan bekam. Tapi kena check betul-betul. Ya, dia duk cocok-cocok kita dengan jarum tu. Jarum tu dia stray ke tidak, share dengan orang lain ke tidak. Entah orang yang ada penyakit lain ke tidak, apa semua. Oh, isi saya cukup pantanglah benda-benda begitu ya. Kita ni seronoklah konon yang nak pergi bekam ni. Tak apalah. InsyaAllah. Tengok foto tu dia kata. Tak selamat langsung. Dia cocok kita. Dia cocok orang ni. Dia cocok orang tu. Macam mana? Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada HIV lah ke mana? Na'udzubillah. Maksudnya, kadang-kadang kita terlepas pandang, rupanya benda tu, bila dia sebut tu, okey. Barulah, okey. Jarum. Jarum. Walaupun sikit, dia masuk sehingga mengeluarkan darah. Sebab biasa bekam ni dia akan apa nama? Dia akan titik dulu tempat yang nak bekam kan. Dia akan cocok-cocok dulu apa semua seumpamanya. Allahu Akbar. Jadi kena cari tempat, bukan kata tak boleh bekam, kena cari tempat yang bersih dan bukanlah lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tidak. Bila ada keperluan-keperluan tertentu. Itu pun kalau boleh atas nasihat doktor. Doktor kata molek juga kalau bekam ni. Barulah kita. Baik, seterusnya. Cuma saya lebih cenderung, walaupun zaman Rasulullah ni 580 Masihi dah ada di negara Arab ataupun di Jazirah Arab ini teknologi bekam, saya lebih cenderung bahawa teknologi ini berasal daripada China. Wallahu a'lam. Itu saya punya kecenderungan. Baik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang bekam. Beliau bertanya, Rasulullah SAW pernah berbekam. Beliau menjawab, Rasulullah SAW pernah berbekam. Yang membekam Rasulullah ialah Abu Taibah. Rasulullah SAW lalu memberinya 2 gantang makanan. 2 gantang makanan ni biasa gandum lah orang Arab ya. Kalau keluar beras tu terkejut kita. Mana dia dapat beras tu? Gandum lah biasa dia buat roti. Roti dia pun tidak roti macam kita ni, gardenia apa semua ni, roti cara dia. Makanya sebab tu bila ada ustaz kita yang tersalah sebut roti jala, cicah kari kambing tu, memang ada makanan itu sebenarnya, makanan yang berbentuk gandum yang dibuat roti dan dicicah kuah, tu betul ada. Tapi bila dia nisbah roti jala, jam lagi. Roti jala begitu. Tak boleh, dia macam secara umum lah. Ada makanan yang panggil syarik, roti gandum dan dicicah tu ada. Baik, kemudian katanya lagi, Rasulullah SAW telah memberinya 2 gantang makanan. Baginda turut meminta majikan Abu Taibah untuk meringankan bebanannya. Hadis ini daripada Sahih Al-Bukhari nombor 2277. Dia hadis sahih. Maka Rasulullah memang pernah berbekam. Cuma sekali lagi kita maklumkan, bukanlah itu bermaksud
sunnah dalam berbekam itu sunnah tasyri'iyah, sunnah yang disyariatkan, yang sekerap mungkin kita buat, itulah pahalanya. Tidak. Melainkan Rasulullah buat kerana ada keperluan. Tu. Dia panggil sunnah jibiliyah. Sunnah kebiasaan bila orang sakit apa semua zaman tu berbekam. Macam kita hari ni, lengah-lengah tubuh apa semua, pergi sauna. Itulah. Pergi saunanya, pergi menguruknya, apa istilahnya, memanjakan diri, menghadiahkan, apa dia panggil? Menghadiahkan diri sendiri dengan hadiah. Macam kurang kasih sayangnya. Orang lain ada orang bagi hadiah. Ni dia bagi hadiah diri sendiri. Tapi tak apa, kadang-kadang tu ada keperluan itu. Me time lah apa semua istilahnya. Seperti yang saudara sebutkan kata guru kita ini, memang terdapat sebuah hadis sahih yang menyebut upah bekam sebagai kotor. Hadis itu diriwayatkan oleh Rafi bin Khadij bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Thamanul kalbi khabithun wa mahrul baghi khabithun wa kasbul hajjami khabithun." Wang pembelian anjing adalah kotor. Upah pelacur adalah kotor dan upah bekam adalah kotor. Kita bincang sebelum ni tentang jual beli kucing. Yang mana sebenarnya larangan itu pada jual beli anjing. Oh, saya tak ingat ada soalan ya berkaitan dengan jual beli anjing untuk jaga rumah tu. Untuk pemburuan dan seumpamanya. Minta maaf, saya betul-betul lupa. InsyaAllah nanti kita cuba cari jawapannya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang sahih. 1568. Baik, demikian hadis ini terdapat dalam kitab-kitab ahli hadis seperti Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi dan lain-lain. Jadi banyaklah riwayat dia tu. Para ulama berbeza pandangan dalam mentafsirkan hadis ini, kata guru kita ini. Sebahagian ulama mengatakan upah bekam hukumnya haram berdasarkan hadis ini. Sudah. Siapa tukang bekam kat sini ni? Haram tu, dia kata tu. Nah, namun kebanyakan ulama lain mengharuskan mubah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Mubah. Dia haruskan. Bolehlah. Baik. Ibn Rushd rahimahullah berkata dalam Bidayatul Mujtahid, petunjuk bagi golongan mujtahid ni, adapun upah bekam, maka sekumpulan ulama berpendapat ia haram. Namun pendapat ini tidak dipersetujui kumpulan ulama yang lain. Mereka berkata perkerjaan ini hina dan makruh bagi seseorang. Kumpulan lain mengatakan hukumnya harus. Maka ada khilaf muktabarlah dalam bab ini ya. Ada khilaf yang begitu sekali besar di kalangan para ulama. Sebab antara haram dengan harus ni besar juga dia punya gap tu. Haram ni tak boleh buat berdosa. Harus buat tak ada masalah, tak buat pun tak ada isu. Itulah. Baik, menurut Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Syarhul Muslim, yakni Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, kebanyakan ulama salaf dan khalaf tidak mengharamkan pekerjaan sebagai pengamal bekam. Hal ini kerana Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberi upah. Andai upah bekam hukumnya haram, tidak mungkin baginda SAW memberikan upah kepada Abu Taibah. Itu isyarat hadisnya. Rasulullah sendiri berbekam dan bagi upah kepada Abu Taibah, yakni orang suruhan yang membekam Rasulullah SAW. Justru para ulama mentafsirkan kalimah kotor dalam sabda Nabi di atas dengan makna tidak bersih. Bukan kotor dalam arti kata kotor syar'i. Kotor tu kotor maksudnya maksiat, tidak. Haram tu tidak. Tapi kotor tu kotor yang bersifat, kita katakan tidak bersih lah. Kotor dari segi hissi, secara materialnya benda tu kotor, darah, najis. Maknanya upah bekam ialah wang yang terhasil daripada sebuah pekerjaan yang tidak bersih. Kalau hari ni apa dia contoh? Komen kereta motor. Ni pekerjaan kotor ni. Kotor tu bukanlah duit tu haram kotor tu. Tapi kerana dia kerja tu kotor. Bergulungan dengan minyaknya apa semua begini. Nah, kotor. Hal ini kerana pekerjaan ini melibatkan pengeluaran darah yang hukumnya najis. Tidak mustahil tubuh, pakaian dan rumah pengamal perubatan ini akan dikotori najis tersebut. Nah, menurut Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis ini menggalakkan seorang Muslim
untuk menjauhkan diri daripada pekerjaan yang kotor dan yang berguluman dengan najis. Sebaiknya tidak terlibat. Tapi kalau semua orang tak terlibat, siapa nak angkat sampah apa semua tu? Itu dia. Apa dia istilah Kak Dina? Golongan pekerja ni T40. Pekerja-pekerja berat ni. Dia yang buat pembentungan apa semua. Dia ada istilah tu. Pekerja 3T apa? Tak ingat tak faham. 3D ke Ustaz? Dirty, dangerous, 3D. Betul. Dirty, dangerous, Satu lagi apa tak lagi? tahu, Donkey. tak ingat. Kan? Apa ya satu kita? 3D lah. Pekerjaan yang kategori itu. Baik, Al-Imam Nawawi kata hadis ini menggalakkan seorang Muslim untuk menjauhkan diri daripada pekerjaan yang kotor dan yang berhubungan dengan najis. Pada masa yang sama, Islam mendorong kita untuk melakukan pekerjaan lain yang lebih bersih dan mulia. Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan ini tidak menjadikan pekerjaan itu sebagai pekerjaan yang haram. Tidak. Cuma kalau ada pilihan, contoh, jadi Pak Ada Gad. Ustaz, dirty dan dangerous, difficult. Ya dah tu. Masuk Kak Liza. Google jumpa selalu. Syekh Tak Google tu Google Allah Ustaz, alim juga. tak Google Ustaz, kita tanya suami, dia kerja underwater. Itu Google yang lebih hebat lah. Baik. Allahu Akbar. Jadi ini bermaksud pekerjaan tersebut bukanlah haram. Cuma tidak disyorkan. Tetapi jika semua orang tak buat, menyebabkan bayangkan kalau cuti panjang tak ada orang mari angkut sampah kita. Dah, masa PKP tempoh hari, pening kepala. Seminggu orang tak mari ambil sampah. Sudah. Itu jadi Allah Ta'ala mencipta ataupun mengatur dunia ni serba-serbi hikmah lah. Saling melengkapi antara satu sama lain. Baik. Soalan seterusnya, saya faham sekarang katanya. Alasan dimakruhkan pekerjaan bekam kerana pekerjaan ini berkaitan dengan najis. Boleh Ustaz jelaskan pekerjaan-pekerjaan lain yang memiliki hukum serupa dengannya? Sebagai contoh, di Kelantan dulu, almarhum Tok Buni Aziz ni bila perintah Kelantan, dia haramkan judi, arak apa semua tu, dia hadkan lesen, boleh ada tertutup dan muslim lah. Ada, bukan ada ya. Tapi tertutup untuk dan tak boleh minum lepas pukul 12 apa semua, banyaklah syarat dia. Nak mabuk balik rumah mabuk dengan anak bini. Jadi lama-lama tak ramai orang mabuk. Itu hikmahnya. Cuma yang menariknya contoh duit ni duit kerajaan ataupun duit yang bersifat ribawi tu, ada unsur riba bunga dan seumpamanya. Jadi MPKB ni dia buat 2 tabung. Jadi tabung perolehan mereka tu dia buat 2 tabung. Satu tabung yang perolehan syar'i melalui cukai yang betul apa semua ni. Satu tabung lagi yang jika orang nak sedekah duit dia yang dia duk simpan dalam saham-saham yang tidak patuh syariat apa semua tu. Kalau ikut Dr. Zahrudin ada kiraan dia lah, macam kita BSP kita dulu yang sebelum ada akaun Islamik tu. Jadi ambil tu kita hanya boleh ambil pokok kita. Dia ada kiraan dia tu, begitu begini. Akhirnya kita ambil wang simpanan pokok kita. Yang lebih tu kena bagi pada ni lah. Jadi di Kelantan dia buat 2 tabung. Satu tabung syariat yang patuh syariat, satu lagi tidak. Jadi yang tidak ni digunakan untuk buat tandas, buat jalan raya, buat benda-benda yang tidak secara directly, benda yang itu. Itu cara Kelantan dulu bawah almarhum Tok Bu cuba selesaikan isu ini. Sebab duit orang yang simpan dalam akaun saham-saham yang tidak patuh syariat ni banyak tuan-tuan, banyak. Tapi bila dah terlalu banyak tu, untuk nak bersihkan tu, tinggi juga keimanan diperlukan tu. Nak betul-betul bersih ke? Nak sayang dah 20-30 tahun simpan juta-jutaan. Jangan main. Kita yang
ada 5,000 dalam KWSP ni, memanglah rasa sikit. Orang yang ada juta-juta. Dia punya apa? Dia punya apa dia panggil? Tahun-tahun dapat apa? Dividen. Dividen kalau dah ada 4-5 juta, berapa dividen tu walaupun 2%, 3%. Pening juga tu nak bagi orang tu. Dah. Tapi bagi orang yang isteri saya lah masa tu dia duduk tengah belajar tu, selalu duduk dengar Dr. Zahruddin punya talk, pergilah masa dia student tu. Dan masa dia dah kerja pun masa tu balik terus keluarkan duit daripada apa insurans lah, bukan takaful. Marah dia punya ejen tu kerja dengan dia juga, marah. Dia kata tak nak terlibat syubhah. Keluar habis, rugi berapa ribu dah belas ribu dah masa tu. Draw awal memang kosong, zero kan. Tak apalah dia kata, boleh berapa je, boleh 1,000 2,000 gitu je kata. Tak apa, saya nak cari yang patuh syariah. Okeylah. Jadi keberanian tu mungkin sikit lah, belah-belah kalau 5,000 10,000 tu sikit lagi. Ni yang juta-juta ni pening kepala. Yang sudah banyaknya. Baik, katanya lagi di sini, jika saudara melanggar stesen Discovery Channel, saudara akan melihat sebuah rancangan bertajuk Dirty Jobs. Rancangan ini yang dihostkan oleh Mike Rowe. Ini menampilkan pelbagai pekerjaan yang sangat kotor, namun menjadi sumber rezeki sebahagian manusia. Saya pun tak pernah tengok ni cerita apa ni, Dr. Umar ni. Pekerjaan itu antaranya ialah menyelam limbahan najis, membersihkan saluran najis yang tersumbat dan lain. Hukum melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor seperti ini tidak haram. Tidak haram. Sebaliknya saya menegaskan bahawa pekerjaan itu halal. Juga upah yang diterima adalah halal. Bukan dia mencuri, merompak, ambil hak orang apa semua. Cuma kerjanya melibatkan benda kotor. Itu. Pekerjaan ini jauh lebih mulia berbanding seorang eksekutif yang bekerja dalam pejabat berhawa dingin namun menerima rasuah. Of course. Ar-rashi wal murtarshi finnar. Hadis Rasulullah sebut, ar-rashi, pemberi rasuah, wal murtarshi, dan yang menerima rasuah, yang memberi, yang menerima, dua-dua dalam neraka. Undang-undang kita, yang terima saja kena seret ke mahkamah. Yang bagi, tak apa. Tak ada masalah. Ini pelik sikit undang-undang kita Yang terima tu jadi salah. Yang memberi, boleh terlepas dah seumpamanya. Ini pelik sikit lah. Tapi, undang-undang Allah Ta'ala melalui Rasulullah menyebutkan, dua-dua. Ar-rashi wal murtarshi finnar. Dua-dua. Baik. Kalau tidak ada yang memberi, mana ada yang menerima? Nah, atau kena nak faham. Kalau ada penerima saja, pemberi tak ada, mana dia nak dapat benda tu? Maka, tapi dalam bab rasuah ni, saya ingatlah, sebahagian kita tak diuji lah. Orang yang duk kutuk penerima rasuah ni kadang-kadang mereka belum teruji kita lah belum teruji. Cuba bayangkan situasi seorang pegawai kerajaan, walaupun pangkatnya tidak tinggi tapi kedudukannya sangat strategik, yang menentukan satu benda tu lulus ataupun tidak. Dan kadang-kadang yang kita tengok kes-kes yang kantoi yang ni kadang-kadang melibatkan kerani, pembantu am dan seumpamanya sahaja. Maksudnya pegawai pembantu. Tapi bila pecah tu, rupa-rupanya rasuah yang mereka terima tu boleh sampai pada juta. Itu pelik, macam mana dia boleh jadi gitu? Rupa-rupanya dia ni boleh tentukan file tu sampai dulu ke, sampai lewat ke, jadi dia kontrol benda tu. Itu hebatlah, memang hebat sungguhlah. Jadi dia boleh kontrol benda tu. Awak nak benda ni jadi 3 bulan ke, nak jadi 3 hari? Dia kata nak 3 bulan. 3 bulan ada cara dia. Kalau 3 hari pada cara dia. Jadi ada pelbagai kaedah. Jadi apa berlaku? Mereka ni, kita yang tak pernah sedar, ini muhasabah untuk kita lah Kita yang belum diuji ni, kita tak nampaklah betapa benda tu sangat berbahaya Cuba bayangkan seorang suami, seorang ayah yang sedang menghadapi masalah rumah tangga dengan isteri dia, anak-anak pun
ada yang sakit kronik apa semua itu gini. Nah, dan dia ada jawatan yang strategik, kepentingan tertentu di mana-mana tempat dalam kerajaan lah biasanya. Yang menyebabkan dia ni boleh buat benda tu kalau dia nak lah. Jadi orang yang datang ni, orang yang berkepentingan ni, dia datang, dia tunjuk 100, 200, 1000, 2000, memanglah tak makan dulu. Tapi tiba-tiba dalam keadaan rumah nak kena tarik, kereta, rumah nak kena sita, kereta nak kena tarik, anak duduk di hospital nak kena ada duit 20, 30 ribu untuk mulakan pembedahan. Isteri pun ada masalah rumah tangga dengan dia. Pada masa tu orang Malaysia holok satu beg tuan-tuan. Tak tahu nilai dalam tu berapa. Dah ambil. Jangan cakap banyak, ambil. Pening kepala. Pening kepala masa tu. Sebab kita dalam keadaan terdesak. Na'udzubillah min zalik. Allah Ta'ala uji kita dengan benda-benda yang tak mampu kita. Yang tak mampu kita, yang tak mampu kita atasi. Mungkin kita kalau dalam keadaan biasa, kita okey je. Dah selama 10 tahun, 20 tahun kita kerja biasa je, tolak rasuah ni kita tak layan. Tapi ada momen Allah Ta'ala uji benda-benda tadi lah. Itu sakit, rumah nak kena tarik, kereta. Orang mari hola cash depan mata. Cash. Bukannya kata, ni mari hola cash depan mata. Ekstrim lagi, buka bonet penuh duit. Takkan pening kepala tu. Itulah adanya akta lompat parti. Kalau tidak jenuh. Jenuh lah. Allah. Nasib baik dah. Baik, kemudiannya bagaimanapun seorang Muslim dituntut memiliki cita rasa yang tinggi sedapat mungkin ia tidak terlibat dengan pekerjaan-pekerjaan yang kotor melainkan apabila terpaksa. Contohnya beginilah. Seorang ni dia ada SPM. Level dia paling tinggi pun dia ada SPM. Jadi dia nak kerja. Dia ada dua pilihan. Sama ada dia bekerja di contohnya pasaraya ataupun di stesen minyak ataupun di 99 Speed Mart ataupun dia kerja yang melibatkan benda-benda kotor. Dia dapat dah kerja tu dua-dua. Jadi sewajarnya dalam kaedah ini dia memilih kerja yang lebih bersih lagi. Yang menyebabkan tak terganggu kalau dia nak buat ibadah apa semua. Kan kalau jadi pomen apa semua tu nak semayang tu susah. Saya pernah tengok lah. Ada jenis pakcik kita jadi pomen. Memang nak semayang susah. Dia kena mandi dulu, dia kena basuh dulu apa semua. Panjang cerita lah. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan lain tu, masuk tadah ambil wudu tu pergi solat. Tak ada masalah apa. Tapi kalau jadi pomen apa semua ni, jadi kerjaan-kerjaan kotor macam melibatkan kerjaan kotor, dia kena begitu. Jadi jika ada pilihan, wajarlah kita nasihatkan mereka ini supaya tidak terus berada dalam bidang tersebutlah, supaya dapat kerjaan lebih baik. Apatah lagi jika gajinya pun lebih kurang dan seumpamanya. Seterusnya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata dalam Minhajul Talibin, upah yang diperolehi daripada pekerjaan yang bergulungan najis seperti bekam dan menyapu najis, hukumnya makruh, yakni dibenci. Disunatkan agar tidak memakannya, tetapi diberi kepada hamba dan haiwan peliharaannya. Tengok tu kiasnya, yang di Kelantan tu dia kias kepada buat benda-benda yang tidak melibatkan directly makan minum dan seumpamanya lah. Pada zaman dahulu, pekerja-pekerja seperti ini diserahkan kepada hamba sahaya atau binatang. Pada zaman sekarang, kita mesti mencipta teknologi tertentu yang meminimumkan keterlibatan manusia dalam melakukan tugas-tugasan yang kotor dan berbahaya. Wallahu a'lam. Jadi kita dapat satu konsep, Islam satu agama yang bukanlah mengharamkan kerja-kerja begitu. Tapi jika ada pilihan, kita wajar syorkan. Of course, keluarga, anak-anak kita apa semua, untuk pilih kerja yang lebih praktikal lah, yang lebih tidak mengganggu urusan ibadah harian mereka. Dan mungkin walaupun jawatan mahal, contohnya seorang engineer, tapi kerjanya melibatkan dia kena masuk dalam tempat yang kotor lah. Nah, perempuan pula kan? Ada ya, saya pergi Sabah Sarawak ni, yang kerja dengan Shell apa semua tu, yang pergi ke pelantar minyak tu. Ada engineer perempuan ni,
Dia pun pakai jumpsuit dia apa semua tu. Kena kadang-kadang turun ke bawah. Kita tengok bergerung. Dia kena pergi situ. Tapi dahsyat lah. Tapi dia punya gaji, jangan kira lah, lebih kurang MP lah. Dia punya gaji tu lebih kurang MP kita lah ya. Betul. Baik, habis di situ. Cuma secara umum kita boleh dapat manfaat daripada perbahasan ini adalah agar kita motivate anak-anak siapa-siapa yang anak-anak muda ni supaya lebih memilih pekerjaan yang macam saya ingat pakcik saya ya. Dia bila kematian nenek kami ni dia duduk dengan kami lah. Jadi pada dia lepas tingkatan 3 dia tak nak sekolah. Tak nak sekolah nak buat apa ni? Jadi suruhlah pergi giat marah. Nak belajar lah, nak belajar kemahiran. Pergi giat marah, adalah baiki motor, baiki kereta, apa semua. Cuma masa tu umi saya ni pemikiran dia, baru saya faham lah, kena dengan hadis. Umi saya kata, tak nak. Kalau nak pergi giat marah, ambil, ambil kita kata kemahiran yang tidak terlalu kotor. Sebab bila baiki kereta motor ni memang susah lah nanti nak semayang apa semua. Saya ingat lagi alasan dia begitu. Dan akhirnya pakcik saya tu ambil bidah dia. Baiki cushion. Baiki cushion kereta, cushion rumah apa semua kan. Dia kotor juga tapi tidaklah sekotor bergelumang dengan minyak grease apa semua, minyak hitam apa semua tu. Jadi bila kita baca hadis ni saya baru teringat betapa nasihat ataupun cara fikir umi saya tu kenalah dengan tuntutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Walaupun saya tahu umi saya tak mengaji pun hadis ni. Tak ada pun di dalam ni. Baik. Okey. Insya-Allah. Hujan ke apa bulan ni? Sini hujan ya, lebat. Esok Penang je nak petang tadi cover. lebat. Hujan juga. Kat sini kan Kawan je. kami petang tadi lebat. Ajalah saya nak share 2 berita gembira kepada ibu-ibu sekalian. Antara yang banyak membantu saya jugalah tiap minggu ada kelas di samping saya dah menjadi pelajar sebelum masa ni. Pertamanya hari ni birthday saya. Itu bukan isu besar. Isu yang keduanya adalah alhamdulillah ini saya first time saya tunjuk ni. Sebab tadi baru siap. Draft pertama tesis PhD saya yang sudah lengkap. Setebal hampir 300 muka surat. Wah, lama baca. Masya-Allah Ustaz. Tahniah Ustaz. Doakanlah saya kena bawa pergi jumpa penyelia, dia tengok, dia happy tapi dia pun bini beranak pula tu. Macam tak sesuai lagi sekarang lah. Apa duk kalut di hospital apa semua. Jadi saya kena bagi pada dia akan semak dalam masa sebulan. Kemudian dia akan bagi nilai lah sama ada boleh dihantar ke tidak lagi. Kalau dia kata okey, sujud syukurlah saya. Dah separuh dah perjalanan ni. Tadi baru siap, tadi baru print. Saya tunjuklah kat isteri apa semua. Tapi risau lagi lah. Risau lagi. Tu hadiah untuk diri sendiri lah tu. Kurang kasih sayang ya. Hadiah untuk diri sendiri. Siap tadi. Cuma ada keberangkalian lah untuk dia minta tambah lagi ke, baiki lagi ke. Tengoklah macam mana. Tapi at least first draft dah siap. Kalau orang tanya dah siap? Ada siap first draft. Okey lah. Itu makan 2 tahun lebih juga tu. Baik, kita sambung sikit lagi. Ini bab terakhir ya. Tak lama lagi kita akan habis beberapa tajuk saja dalam bab akhir ini. InsyaAllah dah bolehlah kalau kata nak continue lagi kita punya kelas dengan masa yang sama. InsyaAllah boleh kita pilih buku-buku yang bagus lain. Boleh bagi cadangan kat Syida pun. Ataupun saya akan cari apa-apa kitab yang baguslah. Kita sambung ni. Ataupun kita rehat dulu boleh sebulan ke. Tengoklah macam mana. Dan seumpamanya. Baik. Isu seterusnya lupa hafazan Al-Quran berdosakah? Siapa yang dulu ingat banyak Quran, banyak surah, sekarang ni dia hafaz surah lain, surah tu dia tak ingat dah. Itu biasa ya. Sebab Quran itu dia memang sifatnya mesti sentiasa dia ulang-ulang. Saya ramai kawan yang hafal Quran, saya pun pernah duduk sekejap, tapi sebab pandai sangat kita habis cepat.
setahun, habislah. Menghabiskan diri. Jadi kawan-kawan saya ni rupanya dan saya ni satu batch dengan Abdullah Fahmi, juara Akademi Quran apa semua tu. Dia tu level lain lah. Dia international punya level. Tapi nak katanya, di samping dia tu ramai kawan-kawan saya lain yang hafal Quran selepas SPM di Darul Quran. Ada dua ya. Dari awal hafal Quran masa kecil, ataupun selepas SPM masuk Darul Quran, kemudian pergi samalah UKM ke Azhar ke mana, dan seumpamanya. Rupa-rupanya proses hafal Quran, hafal saja, itu agak mudah sebenarnya. Hafal. Yang paling payah adalah nak ingat. Lepas dah hafal tu nak ingat. Jadi kena mengulang. Sebab tu bila tanya Syekh Dr. Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi, ulama tafsir yang baru meninggal 2-3 beberapa tahun sudah, baru sangat ya. Rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, guru kepada Dr. Azrul Azlan Tadabbur Center di Jordan, guru Dr. Zaimi, guru Dr. Zahruddin Abdul Rahman, guru semua mereka yang pernah belajar di Jordan lah. Syekh Dr. Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah taala. Bahkan saya pun tesis saya banyak sangat merujuk kepada karya-karya beliau berkaitan qasasul Quran, kisah-kisah Al-Quran. Baik, Syekh Dr. Saleh Abdul Fattah Khalidi ni bila ditanya sebagai seorang pelajar ilmu, pelajar tulabul ilm dalam bidang dirasah Islamiyah, yakni pelajar jurusan agama, berapa juzuk sehari sepatutnya mereka baca Quran ataupun mengulang Quran? Dia kata berapa? 5 juzuk sehari. Allahu Akbar. Lain. Dia kata dia 5 juzuk sehari. Maksudnya lepas subuh 1 juzuk, lepas zuhur 1 juzuk, lepas asar 1 juzuk, lepas maghrib 1 juzuk, ataupun lepas isyak dia qada jadi 2 juzuk kalau pula ada kuliah maghrib. Oh, saya tepuk dahi. Allahu Akbar. Kita nak ulang surah Fatihah 10 kali pun. Jadi galang ganti ya. Cuma saya terfikir, macam saya sebut sebelum ni lah, kita salah faham. Bila sebut kata baca Quran, kita duk anggap baca Quran itu khususnya wanita dengan betul-betul ibu-ibu sekalian. Kita duk anggap baca Quran untuk dapat pahala baca Quran tu mesti bertelekung, mesti ada wuduk, mesti menghadap kiblat. Itu kaedah ataupun kaifiat baca Quran yang paling sempurna, yang paling pahalanya full. Macam Syed kata nak A+, okey, tak apa yang. Tapi secara realiti, kita hari ini banyak yang tidak ada kemampuan untuk nak betul-betul duduk dalam keadaan itu. Lepas zuhur ada masa, tak ada. Adab betul. Al-adab fi hamlatil Quran. Adab dalam berinteraksi dengan Quran. Karya Syekh, karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Betul. Adab yang paling sempurna dan pahala yang paling banyak. Cuma saya lebih suka bagi alternatif untuk kita lebih praktikal. Sebab kita ni duduk di bandar, anak ramah, sekolah lagi, cucu, cicit, macam-macam lah hijau alasan. Tapi nak dapat tidak, itu realiti. Maka saya nak bagi satu alternatif kefahaman bahawa baca Quran ini tidak semestinya perlu bermula daripada surah Fatihah, masuk Baqarah, sampailah kepada surah An-Nas daripada secara turutan. Tak semestinya. Kita setengah orang, bacaan itu terbaik, the best. Bagi siapa yang nak menghayati, dapat manfaat, tadabbur, ya, mesti mula daripada surah Fatihah, Baqarah sampai akhir. Tapi berapa ramai yang mula begitu, akhirnya start pada surah Baqarah. Jadi why not kita tukar sikit strategi, disebabkan macam bulan puasa lah, kita kata nak khatam 30 juzuk dalam bulan Ramadan. Why not kita tukar sikit kepada nak khatam 114 surah. Dan kita mulakan dengan membaca surah-surah yang pendek dahulu. Kan belakang tu ada senarai 114 surah. Kita keluarkan senarai tu, kita tanda. Surah-surah lazim tu kita hafal di mulut dah. Tanda. Akhirnya khatamlah kita 114 surah. Walaupun kita tak khatam 30 juzuk. Samalah tu 114 surah, 30 juzuk dah tu. Jadi cuma kaedahnya berbeza sikit. Hari ni mood kita baik, rasa ada masa yang panjang, cuti, okey ambil surah yang panjang. Surah Al-Maidah, surah Ali Imran,
Hari ni masa tak banyak. Why not kita lompat pergi baca surah Al-Insan, surah pendek-pendek. Jadi bukankah itu memberi kita variasi dan tidak jumuk dalam nak membaca Quran itu sendiri. Satu. Yang kedua, bagi mereka yang hari ni tak ada alasan sebab kita ada handphone apa semua ni, saya pun dah baca guna handphone sekarang, tuan-tuan. Bahkan ada handphone tu sampai ada terjemahan, ada tafsir, ada macam-macam lah, boleh tadabbur situ. 2 hari lepas, bukan 2 hari lepas, hari Sabtu ke Ahad, saya rumah pakcik saya di belakang Zoo Negara tu. Bukan yang ajar sesak tu, Haji Rasul. Di apa nama tu. Pergi dekat waktu maghrib petang lah. Dekat waktu maghrib nak masuk tu, dia kata, nak balik bila? Saya kata, lepas maghrib nak balik lah, solat. Solat maghrib nak balik. Dia kata, solat balik lepas isyak lah. Dia kata, kenapa? Dia pun call pengerusi surau dia. Kau Ji, nak buat kuliah malam ni. La ilaha illallah. Kita tak pakai baju apa. Tak pakai baju yang proper lah. Dia kata ambil baju Melayu dia. Pasal-pasal kena ceramah lah malam tu. Kita ni pula pantang boleh mikrofon. Mikrofon sedap kat naik angin lah. Vì dia diam lah. Ada, boleh mikrofon kan tak ada apa lah kita. Kuliah lah masa tu. Jadi nak katanya, apa nama, secara tak sengaja tu boleh pergi begitu. Tapi buka handphone lah. Nak ceramah ke apa ni kita tak prepare ke apa. Memanglah banyak benda boleh cerita. Tapi kita tak naklah cerita tu tak apa-apa. At least ada satu benda yang struktur. Mukaddimahnya, isi 1, 2, 3 dan kesimpulan. Terima kasih tuan-tuan ada. Jadi apa saya buat? Saya pun buka lah. Saya Musamahat Mufti Wilayah punya soal jawab. Nak cerita pasal apa menarik ni? First time jumpa, nak suruh orang paling tidak selesa lah. Perbincangan tidak terlalu berat. Macam kita ni, agak berat juga. Tapi mereka menarik untuk dengar. Jadi saya carilah apa dia soal jawabnya dalam Irsyadul Fatwa ke Bayan Linnas. Apa hukum meminta pertolongan jin? Oh, celek putih mata seorang-seorang. Minat semua. Dia apa je tonjek tu. Orang kita ni dia minat kat raya. Bila bunyi jin apa semua. Oh, dia minat sungguh. Saya tahulah kalau pergi mana-mana kampung-kampung, kita nak bincang hadis sahih, hadis maudhu', tak padan dengan dia lah. Kita pun, boleh ke kita tolong dengan jin ni? Dengar betul-betul ni. Kan dibaca, alhamdulillah habis. Nak katanya, ada dia punya tu. Jadi baca Quran tadi, selain daripada kita boleh, pada saya tidak ada larangan daripada hadis Nabi SAW untuk kita lompat-lompat surah, dan kita tanda satu-satu, dan akhirnya khatam 114 surah, equal tu 30 juzuk jugalah. Kan? Kalau 114 surah jadi 25 juzuk je. Tak ada, 30 juzuk juga. Nah, bahkan harian kita ni, hari-hari kita ni, dalam waktu-waktu masa yang terluang, kita nak buka Quran tak boleh, nak buka handset tak boleh, bawa kereta, apa perlu buat? Jadikanlah Quran itu sebagai zikir lah. Maksudnya, sebagai bacaan di lidah. Selain pada kita nak baca zikir tu, zikir ni, doa tu, doa ni yang maksud, yang hadis Nabi tu, Quran tu sendiri boleh kita baca. Tapi Ustaz, saya bukan hafal Quran pun. Untuk ingat surah Fatihah, Qul ya Allah, ingatlah. Ya, tak apa. Ulang surah yang sama. Allah, saya ni Fatihah je ingat. Betul dia ni. Takkanlah Fatihah saja kamu ingat. Nah, ayat kursi ada, ayat tu ada. Ada dia kata saya Fatihah je. Maka kita katakan, ulanglah Fatihah itu sebanyak mungkin dalam sehari, dalam sehari-hari. Ulang saja. Sebab apa? Tidak ada hadis sebut bila kamu baca Fatihah dengan pahala sekian banyak, ulang baca kali kedua, pahala potong separuh. Tak ada. Tak ada. Maksudnya kita baca Fatihah kali kedua tetap pahala yang sama. Kita baca Fatihah kali ketiga tetap pahala yang sama. Kita baca Fatihah 1000 kali sehari, pahala Fatihah itu tetap sama kali 1000 kita dapat. So kenapa kita bazirkan masa dengan tidak membaca Al-Quran yang kita duduk ingat kena baca, tengok 30 juzuk daripada Baqarah. Why not kita ulang apa saja surah yang kita ingat sebanyak mungkin hari-hari. Duk masak ke, duduk dalam tandas tak boleh lah.
duk memandu ke apa semua, selain duk dengar era apa nama si Taizo dengan benda hilang mengantuk bolehlah jangan-jangan tu. Nah, mulut kita ni dah baca surah Fatihahnya, kuliah, Allah. Bacalah apa surah. Kalau ada anak-anak dengan cucu apa semua suruh mereka baca sekali apa semua gitu. Nah. At-Tariq ke apa semua boleh belaka Kak Lina, tak ada masalah. Apa surah yang kita ingat? Ayat kursi, ulang ayat kursi tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Amanar Rasul, ingat amanar Rasul bima. Tapi yang cantiknya surah-surah lengkap lah. Tu. Qul ya qul wallahu qul a'udzu birabbin nas. Baca pergilah. Baca 1000 kali surah qul a'udzu birabbin nas. Dapat pahala yang sama juga 1000 kali tu. Tak ada kurang. Jadi jangan kita sempitkan konsep baca Quran. Yang saya perasan kita sempitkan. Baca ni kena menghadap kiblat dulu, kena ada wuduk. Telekong pula mesti Siti Khadijah, tak Siti Khadijah tak khusyuk mana. Mana boleh. Jadi itu kita kata rugilah, rugi. Masa kita hari-hari berlalu kan. Why not? Kalau Fatihah, saya pun boleh Fatihah je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Tukar-tukar lagu sikit, lagu imam ni. Dah, buat gilah. Kita seorang-seorang apa masalahnya. Nah, kalau suami ke isteri ada sebelah, awak ni baca surah Fatihah ada surah lain. Pahala, tetap pahala, tak ada isu. Tak ada je nanti di akhirat Allah tanya, kenapa ya baca surah Fatihah saja ni, tak ada surah lain? Kita kata yang tu baca masa sebagai zikir, sebagai untuk dapat pahala baca Quran itu. Allah banyak ke surah kita ingat tu, surah lazim-lazim apa semua tu. Apatah lagi kita baca dengan kefahaman yang dah banyak tadabbur apa semua ni. Lagilah mendapat manfaat. Jadi kalau boleh sebarkan ajaran bukan ajaran sesat ni, ajaran alternatif dalam masalah baca Quran ni. Jangan kita sempitkan hanya baca Quran tu kena ni anak-anak muda di universiti, anak-anak kita. Kadang-kadang dia faham, gitulah. Nak baca Quran kena ambil telefon dulu, kena ada Quran dulu, kena mengadap. Jadi Allah. Padahal sambil dia bagi nak tidur tu, baca surah apa-apa yang dia ingat. Sambil nak pergi sekolah tu, bacalah apa-apa keluar Allah kuliah. Itulah jadi pendinding mereka nanti tu. Alhamdulillah saya kempen banyak kali lah bila masuk Ramadan apa semua begini tu. Supaya kita tidak sempitkan konsep baca Quran. Dah dapat pahala baca Quran 1 huruf, 10 pahala tu. Rugilah kita berlalu tunggu nak buka Quran baru nak baca apa semua. Sedangkan ada surah-surah yang banyak kita hafal. Betul Kak Liza. Lalu sekali tak baca. Kita tanya Kak, ni kuliah-kuliah muslimat yang di dulu saya pergi premis kerajaan. Bila last sekali haja akak baca Quran ni, khatam Quran, saya guna istilah khatam. Bila last sekali khatam? Dululah masa sekolah menengah dulu, sekolah rendah. Lepas tu tak ada dah. Tak khatam dah. Betapa jauh daripada pergi. Sebab dia duk fikir tadilah kena baca pada Fatihah, masuk Baqarah. Baqarah tu kan panjang. Maraton tu kalau tak kuat zahir dan batin, Allahu Akbar. Jadi why not kita ajar orang macam ni? Tak apa, mula dengan surah-surah pendek dulu. Pergi surah-surah lazim belakang-belakang dulu, lama naik ke depan tanda satu sampailah habis surah. Jadi khatamlah 114 surah. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk sikit ni. Saya dahulu seorang pelajar tahfiz, saya telah menghafaz 10 juzuk Al-Quran. Ini macam mengatakan aku je ni. Namun kerana kesibukan saya sebagai jurutera sekarang ini, bagus dia ni. Hafal Quran jadi jurutera. Banyak juga ayat yang tidak saya ingat kembali. Semalam seseorang menyebutkan hadis yang menyatakan bahawa melupakan hafazan Al-Quran satu dosa besar. Adakah hadis sebegitu Ustaz? Baik, jawapannya memang terdapat sebuah hadis yang menyebutkan perkara ini. Abu Daud dan At-Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Jurayj daripada Muttalib bin Abdullah bin Hattab daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin min al-Qur'ani
aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha. Artinya aku diperlihatkan pahala umatku hingga pahala seseorang yang mengeluarkan kotoran kecil dari masjid. Aku turut diperlihatkan dosa-dosa umatku. Aku tidak melihat dosa yang lebih benar daripada satu surah ataupun satu ayat daripada Al-Quran yang dihafal oleh seseorang lalu dilupakan. Hadis ini riwayat Abu Daud nombor 461 dan Sunan Tirmizi nombor 2916. Baik. Al-Imam Tirmizi rahimahullah berkata ini hadis gharib. Ada isu lah pada hadis tersebut, ada illah, ada kecacatan. Kami tidak mengetahui melainkan daripada jalan ini. Biasanya bila Imam Tirmizi kata gharib, maksudnya hadis itu muttarid. Hadis itu adalah hadis yang riwayatnya tunggal. Dia jadi orang lain tak riwayat, dia seorang je. Jadi pelik lah. Al-Imam Tirmizi bercerita, beliau pernah bertanya kepada Imam Al-Bukhari. Imam Tirmizi murid kepada Imam Bukhari. Ini kita kena maklum ya. Begitu juga Imam Muslim murid kepada Imam Bukhari. Perihal status hadis ini, Imam Bukhari tidak mengenalinya dan turut menilainya gharib. Imam Tirmizi pun, Imam Bukhari pun kata ada isu hadis. Selain itu, sanad ini mengandungi kecacatan yang lain. Imam Ad-Darqutni dalam kitab Al-Ilal mengatakan bahawa Ibn Jurayj tidak pernah mendengar daripada Muttalib. Besar kemungkinan beliau mentadliskan. Tadlis ini apa dia? Mudallis. Mudallis ni dia buat benda yang tak ada. Macam mana? Dia kata dia dengar hadis daripada si fulan, tapi sebenarnya dia tak pergi pun dalam majlis itu. Macam dia make up story lah. Dia macam kata dia ni berada dalam majlis itu, tapi sebenarnya dia tak ada pun, dia dengar daripada orang lain. Jadi dia macam add up something untuk nak tunjuk dia ni satu perawi yang kuat lah. Wa fil haqiqah dia tidak mendapat riwayat itu dari itu. Jadi ada isu di situ. Ada unsur mereka cerita sikit lah. Ada unsur make up story untuk show that him somebody yang ada kelebihan begitu. Jadi daripada perawi lemah seperti Abu Sabrah dan lain-lain, antara Muttalib dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu turut berlaku keterputusan munqati', terputus di situ. Ahli hadis mengatakan bahawa Muttalib tidak pernah menerima riwayat daripada seorang pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang mengatakan perkara ini ialah Ali ibn al-Madini. Ini pakar rawi, pakar rijal hadis. Ali ibn al-Madini. Siapa yang pernah follow apa nama Dr. Kamilin punya talk, dia akan selalu dengar Ali ibn al-Madini. Mesti akan dengar. Apa nama Dr. Kamilin akan sebut Ali ibn al-Madini antara ulama usul bin hadis bla 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 bla. Ini jaguh-jaguh. Al-Bukhari dan lain. Kesimpulannya hadis ini lemah, dhaif hadis ini. Terdapat sebuah hadis yang lain daripada Yazid bin Abi Ziyad, daripada Isa bin Fa'id, daripada Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yaqra'ul Qur'ana thumma yansahu illa laqiyallahu azza wa jalla wa huwa ajzam." Tidaklah seorang yang mempelajari Al-Quran lalu ia melupakannya, melainkan ia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan kusta. Apa maksudnya tu? Hadis ni adalah daripada Al-Mu'jamul Kabir, daripada Ad-Darqutni. Isa bin Fa'id perawi majhul. Ada perawi yang tidak dikenali. Majhul di situ daripada jahil lah. Majhul tidak dikenali. Bukan dia tu jahil, tapi dia tidak dikenali oleh perawi ataupun ulama-ulama hadis. Siapa ni? Zahiruddin Zabidi. Orang tak kenal. Orang tak kenal. Jadi masalah ni. Mana boleh kita nak ambil maklumat daripada dia? Dia belajar mana apa semua. Sebab tu saya bersifat di Facebook saya kita nyatakan. Saya belajar sini. Penting benda tu sebab kita nak mengajar dan orang nak ambil ilmu daripada kita. Jadi benda tu kena jelas. Sebab tu pernah dalam satu grup, ada seorang hamba Allah yang dikatakan aktif dengan satu NGO so-called asam Jawa ke berapa tak tahu tu. Jadi dia ni duk dakwa, sajalah zaman duk beri bergaduh dulu. Duk aktif berbahas ya. Jadi dia dakwa Imam Syafi'i hafal 1 juta hadis. Dia nak kata Imam Syafi'i ini hebat lah. Dia memang hebat pun Imam Syafi'i.
Tapi dia kata, oh, orang-orang sekarang mempelekehkan Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i telah menghafaz 1 juta hadis. Saya pun tanya, minta maaf Ustaz. Yang Ustaz kata Imam Syafi'i hafaz 1 juta hadis tu, daripada mana sumber dia? Atau dia tanya kita balik, habis Imam Syafi'i hafaz berapa juta hadis? Saya kata, mana saya tahu, Ustaz yang bagi. Dia yang cerita, dia lah kena bagi tahu sumbernya daripada mana. Lepas tu dia, saya tanyalah, bila nak dakwa perkara-perkara macam ni, sepatutnya ada sumber. Sebab benda-benda besar macam ni mesti ada sandaran. Nah, saya kata, taklah sumber, tak apalah bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, tak apa, kita cari. Benda boleh Google je. Nah, lepas tu dia kata, ingat awak seorang je belajar hadis. La ilaha illallah. Saya kata, tak apalah belajar hadis, tak belajar hadis. Cuma saya nak tahu sumber tu daripada mana. Saya pun nak cover dia pun nampak tak lejat. Sebab dalam grup tu ramai orang. Dia kata yang saya tahu, yang hafaz 1 juta hadis, maksudnya dari sudut matannya sama, tapi sanadnya, satu hadis kan kadang-kadang ada 10 sanad. Jadi imam yang hafaz juta hadis ni siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Riwayat daripada anak dia Ahmad, iaitu Abdullah bin Ahmad. Dan dinukilkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Ada. Boleh Google pun. Ada. Dah jelas lah, saya pun datangkan teks itu dalam bahasa Arab. Apa semua. Kita ni tak adalah mahir sangat bahasa Arab, tapi dengan bantuan teknologi tu boleh cari. Tunjuk. Ni nukilannya. Dia kata, kalau dah Imam Ahmad ni hafaz juta hadis, sedangkan dia anak murid Imam Syafi'i, mestilah Imam Syafi'i lebih lagi. Kena ke dia. Gamnya aku. Last sekali saya pun PM dia. Tanya Ustaz, minta maaf. Anak tanya sungguh-sungguh Ustaz. Ustaz belajar dengan siapa dan kitab apa dalam bidang ulumul hadis? At least saya boleh sebut saya mengaji dengan Dr. Fauzi Draman, guna buku bahasa Melayu yang dia terjemahkan. Bukan buku bahasa Arab pun, buku bahasa Melayu je, ulumul hadis tu, di UM tu. Tapi at least saya boleh sebut, ni buku saya ambil ilmu ulum hadis. Jadi saya tanya dia, minta maaf, anda tanya sungguh-sungguh Ustaz. Ustaz belajar dengan siapa, kitab apa, guru siapa. Dan kitab tu tak kisahlah bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, terjemahan Indonesia, tak apa. Cuma nak tahu kitab apa. Oh, marah dia. Dia kata, entah ingat entah seorang juga yang mengaji hadis ni, orang lain jahil belaka. Jadi saya syak, maklumat itu dia dapat daripada ialah ustaz-ustaz yang dia suka dengar dan ambil maklumat. Dan cara ustaz tu sampaikan adalah dengan tidak menyatakan sumber daripada mana. Dan dia hanya menerima dan nukilkan, sebut balik apa yang ustaz tu sebut tanpa tahu sumber asalnya daripada mana. Ini isunya. Kita bukan nak pelekehkan Imam Syafi'i. Tapi bila dakwi satu benda pada tokoh-tokoh besar ni, kena datang. Orang datang kata macam-macam ke ayah kita. Kita kata, hey, awak dapat maklumat daripada mana? Saya ni anak dia. Saya pun tak tahu benda yang awak sebut ni. Mestilah kita malu. Dia duk cerita pasal ayah kita ni, macam dia kenal ayah kita daripada kita. Ya, awak ni saya hidup dengan dia 30-40 tahun. Sampai dia mati. Tak ada pun macam tu. Yang awak tu pandai-pandai cerita ni apa pasal? Of course lah kita nak marah lah kan. Itu cerita dia. Baik, sikit lagi, tapi di sini kita berhentilah. Senin, Isa bin Faid ni perawi majhul, tidak dikenali. Terdapat pertembungan riwayat dalam sanad hadis ini, sebahagian meriwayatkannya di sanad ini, sebahagian lain meriwayatkan daripada Isa bin Faid, daripada seorang lelaki dan daripada Sa'ad bin Ubadah. Seperti mana hadis yang sebelumnya, hadis ini pun lemah juga. Okey, boleh lagi sikit lagi? Habislah bab ni sikit lagi. Ada perbincangan para ulama, adakah perbincangan ulama berkenaan perkara ini? Jadi dua-dua hadis yang berkaitan dengan kata hafal Quran dan penema hafal Quran dan terlupa satu dosa besar, dua-dua hadis ni adalah lemah. Okey. Oh, so gitu bolehlah lupa Quran? Belum, nanti dulu. Perbincangan masih ada. Dia kata, malah kita syok lah. Perbincangan tentang dosa besar termasuk dalam perkara akidah. Dengar. Perkara akidah.
Yakni tak boleh reka cerita sendiri. Mesti semuanya sahih daripada Quran dan hadis. Makanya hadis lemah tidak dapat dijadikan hujah dalam perkara ini. Nak kata terlupa Quran sampai dosa besar masuk neraka, kena laknat pada Allah, tak layak. Sebabnya apa dia? Sebabnya ia berkaitan dengan hal ghaibiyat, dosa besar mesti ada dalil sahih. Itu kena faham. Justru saya berpandangan kata guru kami ini, kedua-dua hadis ini tidak boleh menjadi dalil yang mengatakan bahawa lupa hafalan Al-Quran ialah dosa besar. Tak boleh secara empirikalnya tak boleh kata begitu. Ulama sepakat bahawa melupakan hafazan Quran ialah satu perkara negatif. Memang tak baik. Tak ada orang kata baik pun. Memang baiklah, rugilah, rugi. Hafal 30 juzuk, tiba-tiba tak ingat belakang. Ingat Fatihah sebutir. Ngarut dah. Takkanlah doa sangat. Baik. Kemudiannya, namun sama ada perkara itu termasuk dosa besar atau tidak, perkara berlaku khilaf padanya. Bahkan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab dia Al-Kabair yang menghimpunkan 76 dosa-dosa besar tidak memasukkan terlupa hafalan Quran termasuk daripada dosa besar. Tidak ada. Seingat saya tak ada. Saya guna mengajar juga kita tu, tak ada. Sekumpulan ulama menilainya sebagai satu dosa besar. Antara ulama tabi'in yang berpendapat seperti itu ialah Abu Aliyah Ar-Riyahi, Ad-Dahhak bin Muzahib dan Ibnu Sirin. Pandangan ini turut menjadi pegangan sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Abul Maqarib, Ar-Ruyani, Ar-Rafi'i dan Ibnu Hajar Al-Haytham. Lupa yang dinilai sebagai dosa besar oleh para ulama ini adalah yang berpunca daripada malas dan lalai dalam mengulang kaji. Jadi sengajalah. Kerana dah hafal Quran dah tapi tak jaga, malas apa semua, lalas kali tak ingat belakang. Lupa yang dinilai tadi, ada pun lupa yang disebabkan oleh sakit, nyanyuk, aksiden motor, cedera kepala ke apa semua itu begini, maka ia tidak haram. Terangkatlah taklif itu. Ibn Rushd rahimahullah menukil ijma' ulama' bahawa orang yang terlupa, apa dia ijma'? Konsensus. Semua sekali. Kalau kata jumhur, sebahagian besar, majoriti. Orang yang terlupa hafazan Al-Quran kerana sibuk mempelajari ilmu yang wajib ataupun sunat, maka ia tidak berdosa. Dia hafal Quran dah. Macam silibus Darul Kautsar, Maulana Muhammad Asri Yusof ya. 10 tahun tu, 2 tahun pertama hafal Quran. 2 tahun dia 10 tahun punya silibus. Dia hybrid daripada Pakistan India punya sistem Deobandi. Jadi 2 tahun pertama hafal Quran. Hafal Quran. Cukup 2 tahun kalau kata nampak sebab budak ni kalau betul dia jenis memang ada bakat dan minat, 2 tahun memadai untuk dihafal Quran. Tapi kalau 2 tahun untuk main satu juzuk tak selesai, maka Maulana Asri punya style dia suruh berhenti. Bukan berhenti sekolah tu. Berhenti fokus hafal Quran. Terus masuk kepada mengaji nahwu sarah apa semua ni, kitab. Kerana di sana ada budak-budak ni bila hafal Quran dia tak leki. Mak bapak tu kat paksa tu kat sampai 5 tahun duk hafal, duk main 2 juzuk tu. Lepas tu balik jadi tu imam, dah 5 tahun tu duduk lama ke. Balik jadi tu imam kampung, orang panggil ustaz. Orang tanya hukum hakam. Boleh beda. Dia tak mengaji benda lain. Cuma kebetulan suara sedap, bolehlah baca Quran apa semua, jadi tu imam. Ni kita kata, ada benda saya perhatikan juga bahaya. Jadi sewajarnya kita, mak bapak ni pun kena ada strategi. Kalau betul-betul kita nak anak kita melalui sistem pendidikan yang sedemikian, hafal Quran semua ni. Bila kita pergi hantar 2 tahun, kita target. So, 10 tahun anak kita tu, kita tanya dia minat tak hafal Quran? Dia kata minat. Kita pun hantar. Kita target 2 tahun. 2 tahun, sebanyak itulah yang dia ada, cukup. Tak payah paksa dah nak lebih-lebih. Kemudian kita tunggu pindah dia untuk alim, iaitu masuk subjek-subjek kita ni lah. Belajar nahwu, sorof, balaghah apa semua ni. Sebab ada di sana, anak-anak ni, adik-adik kita ni, yang dia bila hafal Quran dia lemah. Tapi bila pergi pada kitab, excellent.
Nahu sarah. Oi, bila dia dah mahir Arab ni, hafal Quran, ni kacang dia bagi dia. Nampak tak pesan? Kita pula duk puasa, tak apa bang, sabar. 5 tahun dah ni. Sabar, sikit lagi tu. Budak tu 5 juzuk tak lepas. Kadang-kadang kita salah measure, kita kena kreatif mak ayah ni. Nampak tak lagi 2 tahun nampak satu juzuk tak lepas. Berhentilah. Tak payah cari benda lain. Maksudnya try pula pada alim tengok ngaji nasarah. Sebab ada budak ni hafal Quran tak lagi. Bagi nahu surah Allah dengan cepat dia kuasai. Bagi pula kitab hadis apa semua cemerlang. Dalam keadaan dia tidak hafal Quran 30 juzuk pun akhirnya jadi seorang yang alim, boleh jadi seorang yang alim tadi. Itu kita pun kena ada strategi tersebut. Jangan stuck anak kita tu dengan benda yang dia tak legi. Dan saya dapat benda ni daripada sistem Maulana Asri lah. Maksudnya bila dia sebut tu, saya fikir betul. Aku dulu macam tu tak legi. Nak buat macam mana tak legi. Nah sekali grade awal. Itu dia dah. Mungkin masa tu kalau saya beralih kepada pengajian yang lain tu, ada subjek-subjek yang kita mahir. Dan ada di sana, lalu daripada 10 tahun punya pengajian ni, ada subjek-subjek yang mereka tak berapa kuat, lemah. Tapi bila mereka dah lalu sistem tu, dan mereka habis belajar, dan mereka ni bukan pelajar yang, apa nama kita kata, pelajar student apa semua, tapi disebabkan sistemnya tu sistem yang melahirkan orang yang alim, akhirnya hari ini jadi tokoh-tokoh muda yang luar biasa. Saya kalau duduk dengan mereka ni, saya akan berdiam diri lah. Tengoklah, tak boleh. Dia orang ni lain macam tu. Level perbincangannya. Kita duduk diam je lah. Tu. Baik, sikit lagi Sikit. Okey, Ibn Rushd menukilkan tadi ijma' dan wajib sunat maka ijma'. Sebagai kesimpulannya, lupa hafazan Al-Quran terpulang kepada 2 sebab, masing-masing memiliki hukum yang berbeza, iaitu 1, lupa kerana sifat manusia yang mudah lupa, atau lupa kerana sibuk dengan perkara wajib atau sunat. Hukumnya lupa seperti ini tidak berdosa. Dia hafal dah 30 juzuk, kemudian dia mengaji fiqh, usul fiqh, dia mengaji nahu, sarah, hafal hadis apa semua, dan dia fokus pada pengajian-pengajian itu sehingga sedikit tidak memberi perhatian untuk mengulang Quran. Jadi daripada 30 juzuk yang dia sangat ingat tu, mula dia ada dah bahagian-bahagian dia ingat. Kalau yang macam ni, kalau ikut perbahasan ini, insya-Allah dimaafkan. Sebab dia pergi pada ilmu lain yang lebih bermanfaat dan penting. Lupa kerana sengaja Al-Quran dan enggan membacanya semula, hukum lupa seperti ini berdosa. Dah hafal 5 juzuk, berhenti dah tahfiz Quran, belajar benda lain, tak baca langsung Quran. Dan akhirnya lupa belaka. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan kita lah dengan apa yang kita duk semangat belajar dan apa yang kita lupakan. A'udzubillah min dzalik. Perkara ini menjadi satu ingatan bagi penghafaz Al-Quran, sama ada sempurna 30 juzuk ataupun beberapa surah sahaja untuk menjaga hafazan mereka. Secara amnya, setiap Muslim digalakkan untuk membaca Quran setiap hari. Ishaq bin Rahuyah ataupun Rahawai berkata, sangat dibenci seseorang yang berlalu 40 hari tanpa membaca Al-Quran. Dengar betul. Dia kata sangat dibenci seseorang yang berlalu 40 hari tanpa membaca Al-Quran. Maksud baca Quran sini, ambil Quran, buka, pakai telefon menghadap kiblat ke? Tak semestinya. Kita luaskan sikit konsep Iqra'u Quran itu, membaca Quran. Bahawa baca Quran itu apa saja surah, dalam keadaan apa pun, kalau ada peluang, bacalah apa surah yang kita ingat. Maka ia adalah baca Quran. Kau baca apa lagi? Tak kira baca Quran. Bila kita dah baca surah-surah yang kita ingat, walaupun tak ada Quran di tangan, walaupun itu bukan baca Quran. Bagi saya, baca Quran juga. Nah, jadi semoga kita luaskan sikit konsep itu. Wallahu a'lam. Kita boleh situ Kak Lijah. Alhamdulillah. Ada siapa nak tanya soalan apa Ustaz ke? Assalamualaikum Ustaz. Salam Kak Saripah. Adakah kita baca Al-Quran dalam solat tu dikira membaca Quran juga? InsyaAllah, jika membacanya dengan tartil, membacanya dengan surah-surah yang lengkap, semua lah. Dan baca tujuan untuk qiyam, Rasulullah qiyam pada malam hari adalah untuk mengulang baca Quran. Rasulullah qiyam tu kan
apa nama Rasulullah, Aisyah kata tak lebih 11 rakaat setiap malam Rasulullah qiyam. Kita kata, oi sikit je. sikit, sikit Rasulullah satu rakaat dia baca apa Baqarah dia sama, Ali Imran dia sama, An-Nisa, dah 9 rakaat pun. Nah, jadi ya jawapannya termasuklah kalau kita solat sendiri, kita mengulang baca Quran, ayat-ayat kita ingat apa semua tu, insya-Allah termasuk daripada membaca Al-Quran. Pahala. Terima kasih. Wallahu Alhamdulillah. a'lam. Okey. Alhamdulillah. Hadirat kot tak ada soalan apa dah Ustaz. Nanti Ustaz jawab apa soalan yang tentang anjing untuk menjaga rumah tu Ustaz. Tu kena tanya tok guru saya tu. Okey Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Selamat lahir Ustaz. Selamat lahir, tahniah sebab dah habis buat Ustaz punya tesis semua tu kan untuk PhD. Belum habis lagi. Saya Dah siap, dah draft dah siap dah tu alhamdulillah saya tunjuk dah. sini je. Saya tak masuk dalam Facebook, saya tak apa. Tak ada apa-apa lagi. Tak apalah tu Bukan untuk Ustaz. diraihkan lagi. Kira okey juga dah lah. Dah sampai peringkat akhir sikit dah tu. InsyaAllah. Tu saja tunjuk tu nak suruh minta doa. Mintakan ibu-ibu sekalian doa lah. Ya, terima kasih Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ila alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Tahniah Ustaz ya, dua kegembiraan. Siap mata satu buat terlalu sangat-sangat Ustaz ya. Kita berjaya dalam tu Ustaz. InsyaAllah. Jazakumullah khairan. Doakan lepas ni lepas hantar bagi Allah memudahkan Ustaz, insya-Allah Ustaz. Kami doakan Ustaz. Berita gembira tu nanti sampai kepada kami dulu jugalah nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa besok dengan sesi Ustaz Nazri pula pukul 9:30 pagi ya. InsyaAllah. Esok 9:30 pagi. Apa lagi saya hantar link. Okey. Asyik dapat masuk ke Facebook pula ni. Iza masuk dulu ke masuk ke Facebook nanti. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom Kak Ya, duduk je Kak Ya, jom. Okey. Jom ya. Jom. Boleh. Okey ya. Okey, Assalamualaikum Kak Ya. Ya, waalaikumsalam.